Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, dalam video ni kita akan belajar berkaitan dengan kembangan. Tapi sebelum itu kita akan berkenalan dahulu dengan kembangan dan pemfaktoran. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kembangan dan pemfaktoran. Okey. Kembangan ialah operasi darab. Dia akan melibatkan operasi darab dan pemfaktoran dia akan melibatkan operasi bahagi. Okey, kalau secara fizikal nombor tu, okey, kalau ungkapan tu, kalau kembangan dia akan ada kurungan. Kalau pemfaktoran biasanya kamu kena bahagilah operasi tu, ya. Okey, dan kalau kamu nampak dekat sini dia macam ada satu cycle kan, dari kembangan kepada pemfaktoran, daripada pemfaktoran kepada kembangan. Kenapa begini? Okey, sebab kembangan itu adalah songsangan bagi pemfaktoran dan pemfaktoran adalah songsangan bagi kembangan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kembangan? Maksudnya, okey, kalaulah soalan tu asalnya ialah 3 kurungan 5x tambah dengan 4 tutup kurungan macam ni, okey, di atas ni ya. Tukar sekejap pakai laser. Arrow. Okey. Okey, kalau apa ni secara soalan tu, ungkapan tu dia begini. Okey, nanti bila kamu kembangkan dia, okey, kamu kembangkan yang ada kurungan ni, okey, sebab bila dia kurungan maksudnya kita kena darab. Okey, kalau kita darab masuk kita akan dapat 3 darab 5 dapat 15. Okey, kemudian apa ni kita ada pemboleh ubah X, so kita akan tulis X, kemudian 3 kita darab dengan 4 kita akan dapat positif 12. So bila kita kembangkan tadi, ungkapan tadi, kita akan dapat 15x tambah dengan 12. Okay, itu adalah kembangan. Tetapi bila kita faktorkan 15x tambah dengan 12, ini kita faktorkan, okay, kita akan dapat soalan ungkapan tadi semula. Kita dapat dia semula iaitu 3 kurungan 5x tambah dengan 4. Kemudian kalau yang ini, okay, yang dalam kurungan ni kita kembangkan lagi, dia akan dapat lagi balik 15x tambah 12. Kemudian kalau ini kita faktorkan lagi balik, kita akan dapat lagi yang ada kurungan macam ni. Sebab tu dia cakap kembangan ialah pemfaktoran, kembangan ialah songsang bagi pemfaktoran dan pemfaktoran ialah songsang bagi kembangan. Okay, jadi contohlah soalan tu minta kamu faktorkan 15x tambah 12. Okay, kamu sudah dapat jawapan, okay, dalam bentuk kurungan macam ni. Macam mana kamu mau cek balik, okey, jawapan kamu ni betul ataupun tidak? Okey, jadi kamu darab masuk, okey, sepatutnya kamu akan dapat balik nilai 15x tambah 12. So kalau kamu dapat balik nilai ini, okey, maksudnya jawapan kamu tu memang betul lah. Pemfaktoran yang kamu buat tu memang tepat. Okey. Yang ini cikgu letak menyebelah kembangan dan pemfaktoran. Kenapa? Sebab cikgu mau tengok cikgu mau kamu faham konsep dia punya songsangan tu. Okay, kalau kembangan, okay, dia ada 2 kurungan. Kembangan dia ada 1 kurungan, dia ada 2 kurungan. Okay, pemfaktoran pun sama, dia ada 1 kurungan dan dia ada 2 kurungan. Okay, bezanya pemfaktoran ni kalau 1 kurungan kita panggil dia faktor sepunya. Okay, kalau beza 2 kurungan ni ada beberapa lah 2 kurungan, tetapi salah satunya kita panggil beza 2 nombor kuasa 2. Okay, ini ni, okay, nanti kita akan belajar dalam sub unit pemfaktoran. Okay, so dalam video ni kita akan fokus dengan kembangan dahulu. Macam mana kita mau kembangkan kalau dia ada 1 kurungan. Macam mana kita mau kembangkan kalau dia ada 2 kurungan. Okay. Kalau kita mau kembangkan 1 kurungan, okay, tengok dekat sini, di sini ada simbol darab. Maksudnya kembangan itu ialah kamu kena darab. Okay, 1 kurungan itu bila kita mau kembangkan dia, kita kena darabkan masuk. Yang di luar kurungan, kita kena darab masuk dalam kurungan. Setiap yang ada dalam kurungan. Okay, contoh macam dekat sini, 2M kurungan 3M tambah dengan N. Okay, tutup kurungan. Okay, dalam
soalan ni di luar kurungan ialah 2M. Okey, dalam kurungan ialah 3M tambah dengan N. Jadi setiap sebutan, okey, 3M ni ialah satu sebutan kan, dan N ini ialah satu sebutan. Okey, jadi kita kena darab masuk ke dalam kurungan setiap sebutan. Kalaulah ada 3 ataupun 4 sebutan, maka 2M ini pun tadi kena darab dengan sebutan ketiga, kena darab dengan sebutan keempat, dan begitulah seterusnya. Okey, so bila kita darab dalam 2M ni, bila kita darab dengan 3M, kita kena darab satu-satu. Means, nombor kita darab dengan nombor. Pemboleh ubah kita darab dengan pemboleh ubah. Okey, kita tengok dahulu anak panah merah ini. Anak panah merah ni menunjukkan 2M ini kita darab dengan 3M. Okey, sebutan pertama. Okey, jadi pertama kita kena ambil nombor dahulu. Nombor 2 kita darab dengan nombor 3, kita akan dapat nombor 6. Okey, kemudian huruf M, bila kita darab dengan huruf M, okey, pemboleh ubah darab dengan pemboleh ubah, kuasanya akan bertambah. Okey, so kalau kamu tak faham kenapa dia punya pemboleh ubah yang bertambah, kuasa pemboleh ubahnya yang bertambah, tengok semula video pengenalan untuk algebra. Okey, sebab kalau pemboleh ubah, dia tidak akan M darab M dapat 2M. Tidak, dia akan tambah kuasanya. So, dia akan jadi 6M kuasa 2. Okey, ini untuk sebutan pertama tadi, 3M ya. Okey, sudah kita darab dengan 3M, kemudian barulah kita ambil yang di luar kurungan, iaitu 2M ni, kita darab dengan sebutan kedua, iaitu pemboleh ubah N. Okey, sebenarnya dia ada satu N kan, dia ada satu di sini kan. Tapi huruf satu tu, nombor satu tu kita tidak tulis. So, apa yang kita kena buat bila 2, okey, darab dengan 1, kita akan dapat 2 balik kan? Okey, kemudian barulah kita darab dia punya pemboleh ubah M, didarab dengan N, okey, kita akan dapat MN. Kalau pemboleh ubahnya tidak sama, bila kita darab, maksudnya kita kena automatically terus gabung. So, 2MN, okey, 2M darab N, dapatlah 2MN. Okey, tetapi bila kamu sudah dapat jawapan kamu 6M kuasa 2 dengan 2MN, kamu kena gabung. Okey, sebab kalau berpisah, maksudnya jawapan kamu salah. Okey, so jawapan pertama kita tadi ialah 6M kuasa 2 dan jawapan untuk sebutan kedua tadi ialah 2MN. Okey, kemudian kamu tengok macam mana kamu mau gabungkan kedua-duanya. Okey, yang ini ialah operasi tambah. Kenapa dia operasi tambah? Okey, sebab di sini positif dan 2M ini pun positif. Jadi dia akan jadi positif lah. Ataupun kamu tengok, okey, yang ini 6M kuasa 2 ialah positif dan 2MN ini ialah positif. Kalau kamu tidak nampak simbol negatif, okey, maka automatically kamu kena terus tulis positif. Okey, kita ke soalan seterusnya. Okey, yang ini ialah soalan kembangan bagi dua kurungan. Okey, pun kita kena guna operasi darab ya. Okey, sebab dia ialah kembangan. Okey, dua kurungan. Bila dua kurungan, maksudnya, okey, biasanya, okey, kita sudah biasa kalau dua kurungan kita akan darab begini kan. Okey, M darab dengan 2M, kemudian M kita akan darab dengan 1. Okey, lepas tu 3 kita akan darab dengan 2M dan kemudian 3 pun kita akan darab dengan 1. Okey, kita boleh guna kaedah ini, tetapi untuk mengurangkan kesilapan masa kita mendarab, apa yang kita buat? Okey, cuba buat macam begini ya. Okey, cuba buat macam begini. Kamu ambil sebutan dalam ini kurungan pertama kan? Okey, ini kurungan kedua. Okey, cikgu tulis kurungan pertama ni, dia punya sebutan tulis warna merah. Sebutan kedua ni warna purple. Okey, ada sebab kenapa cikgu kasih color dia begini. Okey, so dekat sebutan pertama, okey, kurungan pertama, okey, dalam kurungan pertama, okey, ambil sebutan pertama iaitu huruf M ini, okey, kita letak di depan.
Lepas tu, kita ambil kurungan kedua yang warna purple ni. Seluruh kurungannya semua yang dalam kurungan. Okay, kita tulis selepas huruf M itu. Okay, kemudian, okay, daripada kurungan pertama, positif 3 ini, kita kena sambung tulis. Okay, positif 3. Kemudian, kita ambil lagi kurungan kedua tadi. Kita tulis dia di belah positif 3. Okay, so sebenarnya susunan ini merujuk kepada anak panah tadi. So, M, okay, kita darab dengan 2M. Kita darab lagi dengan positif 1. So, maksudnya 2M ini kita kena darab dengan keseluruhan dalam kurungan kedua. So, nampak sama kan? M, kita darab dengan kurungan kedua. Okay, selepas itu positif 3 ini, okay, kita darab dengan 2M. Kita darab dengan positif 1 kan? Okay, sama juga. Maksudnya kita ambil positif 3, kita darab dengan keseluruhan dalam kurungan kedua. Okay, so dia akan jadilah susunannya macam begini. Okay. So, ini ialah jawapan dia. Okay, tapi sebelum tu kita boleh semak macam mana boleh dapat jawapan tu. Okay. So, ini susunan yang kita buat tadi. Okay, ini susunan yang kita buat tadi. Okay. So, bila kita sudah susun macam begini, kita boleh guna kaedah macam kita darab satu kurungan. Maksudnya, M itu kita darab dengan 2M. Okay. Bila M kita darab dengan 2M, kita akan dapat 2M kuasa 2. Okay. Di sini ada nombor 1 kan? Bila kita darab dengan 2, kita akan dapat 2. Okay. Kemudian kita darab pemboleh ubah dia, iaitu M, darab dengan M, maka kita akan dapat M kuasa 2. Okay, seterusnya kita darab lagi nombor di luar, iaitu 1M, kita darab dengan nombor positif 1. So, bila kita darab, kita akan dapatlah M. Okay, 1 darab 1 dapat 1. Okay, M, okay, dia ada kawan untuk dia darab. Jadi, kita salin sahaja semula. Okay, jangan lupa salin huruf M. Okay. So, 1 tu kita tidak tulislah kan. So, yang kita ada jawapannya ialah M. Okay. Kemudian jangan lupa pula untuk darab yang belah sini lagi. So 3 positif 3 darab dengan 2M dapat 6M. Okay, 3 kita darab dengan 1 kita dapat 3. Okay, so kita gabung semua 2M kuasa 2. Okay. Okay, lepas tu kita gabung dengan M. Ini positif kan? Oleh sebab dia tidak ada simbol negatif, maka kita terus automatik tulis positif. Kemudian apa ni sambung dengan sebutan ketiga yang kita dapat, iaitu 6M. Okay, dia positifkan depan ni. So maksudnya sini pun kita tulis positif. Okay, sama juga dengan 3, terus tulis sambung positif 3. Okay, sebab dia tiada simbol negatif, maka kita tulislah simbol positif 3. Okay, bila kita sudah susun macam begini, semua sudah bersambung ya. Okay, 2M kuasa 2 tambah M tambah 6M tambah 3. Okay, kemudian, okay, jangan ingat yang ini sudah selesai, belum lagi. Okay, sedikit lagi sebab huruf positif M dengan positif 6M boleh diselesaikan. Kenapa dia boleh diselesaikan? Sebab dia adalah sebutan yang sama. Okey, macam mana kamu mau tahu sebutan dia ialah sebutan yang sama ataupun tidak? Kamu kena tengok pemboleh ubahnya. Okey, yang ini ialah huruf M dan ini ialah, alamak tak nampak pula. Okey, itu ialah huruf M. Okey, guna hijau lah ya. Okey, so ini ialah huruf tak nampak juga. Kuning lah. Okey, so highlighter warna kuning. Okey, so ini ialah huruf M. Dan ini pun ialah huruf M. Okey. Kenapa dia tidak sama dengan yang ini? Sebab ini ada kuasa 2, ini kuasa 1. Okey, kamu kalau mau tentukan yang mana satu, kamu boleh selesaikan ataupun tidak boleh selesaikan. Kamu kena tengok pemboleh ubah tu dia mesti sama. Okey, dia mesti sama. Hurufnya mesti sama, kuasanya mesti sama. Okey, walaupun hurufnya sama tetapi kuasanya tidak sama, so means dia tidak samalah.
Okey, kalau dia tidak sama maka tidaklah boleh diselesaikan. Okey, so kita sudah tahu apa itu konsep sebutan yang sama, maka dia boleh diselesaikan. Okey, kita teruskanlah. M tambah dengan 6M, maka kita akan dapat 7M. Okey, ini ialah 1M. 1M. Okey, tambah dengan 6M, maka kita akan dapat 7M. Okay, jangan bingung dengan huruf M ini. So, anggaplah yang huruf M ini ialah sebiji apple. Okay, anggaplah huruf M ini, pemboleh ubah ini ialah apple, mewakili apple. So, satu apple, macam mana buat apple ni? Okay, buat apple. Okay, satu apple tambah dengan 6 apple. Okay, sama dengan 7 apple. Okay, so kita akan dapatlah 7M. Okay, so yang lain tu, yang kita tidak kacau tu, kita salin sahaja semula. Okay, 2M kuasa 2 tambah 7M tambah 3. Okay, selesai untuk satu kurungan dan dua kurungan. So, ini adalah contoh soalan yang kamu boleh cuba untuk selesaikan. Yang ini adalah satu kurungan. Okay. Ini adalah satu kurungan, ini pun satu kurungan, ini dua kurungan, ini dua kurungan. Okay, bila dua kurungan tu maksudnya kamu kena jadikan dia satu kurungan dulu. Okay, yang ini 5. Okay, 5. Kita ambil kurungan kedua, kita salin. 3 tolak M. Okay, kemudian ambil sebutan kedua daripada kurungan pertama ya. Okay, kemudian tambah M. Kemudian kita darab lagi dengan kurungan kedua. Okay. Yang ini sebenarnya sama macam yang darab-darab masuk beginilah ya. Cuma dikeluarkan untuk mengurangkan kesilapan. Okay. So, kamu kena darab masuklah satu-satu. Dapat berapa? 5 darab 3 dapat 15. Okay. 5 darab negatif M dapatlah negatif 5M. Okay. M darab dengan 3 dapat 3M. M darab dengan negatif M, kamu akan dapat negatif M kuasa 2. Okay, so lepas tu ambil satu-satu ni, 15. Okay, yang ini negatif 5M kan? Maksudnya kamu kena tulislah negatif, jangan tulis positif pula. Okay, terang-terang dia ada negatif, kamu pergi tulis positif. Okay, cikgu cubit telinga kamu nanti. Okay, kemudian ini positif 3M, tulis positif 3M lah. Okay, lepas tu ini negatif M kuasa 2. Okay, negatif M kuasa 2. Okay, terpulang untuk kamu lah. Tapi cikgu advise kamu untuk susun. Okay, kuasa tertinggi dia mesti duduk depan. So, M kuasa 2 duduk depan. Okay, kemudian negatif 5M tambah 3M. Okay, cikgu susun dulu lah ya sebelum kita kira. Okay, tambah 3M. Okay, tengok 15 ni. Okay, bila dia duduk ke belakang, dia akan jadi positif 15. Kenapa positif 15? Sebab dia tidak ada negatif. Okay, bila kamu kasih pindah pergi belakang, okay, kamu mesti letak simbol. Kalau kamu tak letak simbol, dia tidaklah bersambung dengan yang lain ni. Okay, macam mana kamu dapat positif? Ingat, kalau dia tidak ada negatif, maksudnya positif lah tu. Okay, barulah kita selesaikan. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ada dua sebutan yang serupa. Okay. Iaitu negatif 5M dan positif 3M. Okay, so kita kena selesaikanlah. Negatif 5M tambah dengan 3M. So, bayangkanlah kamu hutang 5 biji apple. Hutang 5 biji apple. Okay, kamu hutang 5 biji apple dekat kedai. Kemudian kamu bayar 3 biji apple. Okay, kamu bayar 3 biji apple. Okay, jadi maksudnya kamu hutang berapa apple lagi? Kamu hutang lagi 2 biji apple. Okay, kamu belum bayar lagi 2 biji apple. Okay, maka jawapan untuk negatif 5M tambah dengan 3M ialah negatif 2M. Okay, yang lain kita salin cak balik. So, negatif M kuasa 2 tolak 2M tambah 15. Okay, selesai. Okay, itu sahaja untuk video kembangan. Nanti kita akan sambung dengan video pemfaktoran. Okay, so kamu boleh tengok jawapan untuk contoh soalan ini di sini. Okay.
So, boleh cuba untuk buat soalan. Okay. Bila kamu buat soalan, untuk pastikan kamu mahir, guna soalan yang sama. Okay. Guna soalan yang sama untuk kamu buat latihan. Okay. Contohnya begini. Kamu ambil soalan ni, M kurungan N tambah 3. Okay. Kemudian kamu cuba. Okay. Kalau kamu betul, okay, kamu boleh terus ke soalan kedua. Tetapi kalau kamu salah, okay, kamu tengok dulu jawapan dia. Kenapa dia boleh dapat begini? Okay, M kuasa 2 tambah 3M. Okay, lepas tu kamu cuba lagi buat soalan ni. Okay, sampailah kamu dapat jawapan ini betul. Okay, kemudian kalau sudah dapat jawapan ni betul, okay, jangan terus pindah. Okay, cuba buat lagi soalan ni. Sekali ataupun 2 kali lagi begitu. Okay, sudah kamu buat begitu, kamu rasa kamu sudah mahir, barulah jawab soalan kedua. Okay, sama juga dengan soalan kedua, kalaulah kamu salah, okay, maksudnya kamu kena ulang lebih lagi. Okay, kalaulah kamu betul, kena ulang dalam sekurang-kurangnya sekali ataupun 2 kali. Okay, barulah kamu pindah ke soalan yang seterusnya. Barulah upgrade. Okay, bila kamu sudah selesai soalan ni, okay, cuba ulang lagi balik yang ni. Begitulah seterusnya. Ulang-ulang soalan yang sama sejak sampailah kamu mahir. Okay, boleh cuba.